Contoh, adalah kita ni 5 beradik. Contoh, ni contoh lah. 5 beradik, bapa orang kaya. Mati bapa, diperaid harta. Peraid kepada kelima-lima beradik. Kebetulan ada salah satu daripada adik-beradik tu doktor sendiri. Doktor sendiri ni tahulah, insya-Allah penagih dadah, insya-Allah tabarakallah. Nak jumpa tak jumpa-jumpa. Kejap hilang sana, hilang sini, masuk pusat serenti sana, pusat serenti sini, tak tahu. Tak dikenal pasti. Duit dia ada 50,000 ni. Akak kata aku tak nak pegang, aku termakan duit dia pula kan, habis. Abang tak nak pegang kan. Kita bagi kat masjid lah. Betul? Tak betul. Dia kena pergi Baitulmal. Sampai di Baitulmal, maka dia akan ke kaunter, dia akan cakap, Assalamualaikum, saya ni Fulan bin Fulana, ataupun saya Fulana binti Fulan, wakil kakak kepada seorang ini. Dia kami bawa lepas paraid, harta dia ada 50,000, wang tunai 50,000. InsyaAllah. Jadi kami tak jumpa dia, saya letakkan di Baitulmal sebagai wang amanah. Nama dia ialah Fulan bin Fulan, berusia pada gini, tarikh lahir dia begini-gini, nombor IC dia begini. Apa berlaku? Baitulmal akan cari dia orang ni. Baitulmal akan cari. Kita tak pernah penat-penat. Islam ni dia punya department ni kita gunakan betul-betul, insya-Allah. Kalau tak, nanti orang komen Baitulmal tak buat kerja lah. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nescaya sahlah ia, dan tak dapat tidak daripada diterima akan dia. Jadi inilah 3 rukun. Apa 3 rukun tadi? Mesti menyesal, kemudian meninggalkan, dan ketiga tidak kembali. Adapun dia punya syarat dia satu saja, bila-bila masa, iaitu sehingga nyawa dia sampai ke halqum ataupun matahari terbit daripada arah barat, insya-Allah. Taubat ni sebenarnya dalam Imam Ghazali bahas dalam kitab Mukasyafatul Qulub, taubat bukan untuk orang berdosa. Taubat ni hari-hari kena buat. Rasulullah berdosa tak? Rasulullah maksum. Tapi apa kata hadis Nabi? Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 70 kali sehari. Tu kata Nabi, aku bertaubat kepada Allah tidak kurang 70 kali sehari. Makna hari-hari kita taubat. Apa nak taubat ni? Tubuh, tu makna kembali pada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشائخنا ولأستاذنا خصوصا إلى المؤلف الشيخ عبد القادر بن عبد المطالب الإندونيسي المندلي خويد طلب العلم الشريف بمكة الحرام، خصوصا إلى شيخنا الشيخ إسماعيل بن لبيته البنانتي رحمه الله تعالى، خصوصا إلى شيخنا مربنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمد عبده ورسوله.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatam lima sabaq wan nasir al-haq ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi biqadrihi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia juga Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam mulia ini kita menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandeli. Dan kita telah sampai kepada sifatul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Dan pada bab yang pertama, pada menyatakan taubat, kita dah bahas sikit sebanyak tentang masalah taubat, dan kini kita berada pada topik mengenai rukun taubat. Rukun taubat ada 3. Siri lalu kita telah memperbahaskan satu daripada 3 rukun tersebut. Maka marilah sama-sama kita ulangi sekadar ingatan kita, apakah rukun taubat itu. Kata pengarang kita rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lughah, yakni pada bahasa, maknanya kembali dan pulang. Adapun pada syarak, barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Jadi makna taubat tu barang yang berhimpun pada syarat 3 rukun, pada syarak. Di sisi syarak ada 3 perkara ni, maka itu baru dinamakan taubat. Bukan ada salah satu daripada 3, tetapi dia memerlukan ketiga-tiganya untuk merangkumi juzuk-juzuk untuk menyempurnakan taubat itu tadi. Baik. Yang pertama apa dia? Menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal, atau menyesal ia tiada kerana Allah Ta'ala, seperti menyesal ia kerana balak yang turun atas disebabkan maksiat itu. Ni kita dah bahas hari lalu. Rukun pertama apa dia? Orang yang bertaubat ni mestilah orang yang menyesal kepada Allah Ta'ala, dan orang yang tak mau kembali kepada maksiat tersebut. Dan tak sah nilai taubat itu tadi sekiranya dia bertaubat tiada rasa menyesal pada Allah, ataupun dia ada rasa menyesal tapi menyesalnya bukan kerana Allah. Contoh, ada pasangan lalu dia melakukan suatu perkara maksiat terhadap pasangan tadi, lalu pasangan itu telah membenci dia, jadi dia rasa menyesalnya saya buat macam tu dengan dia, saya takkan buat lagi dah. Sebab apa? Sebabkan kekasih ataupun sebabkan seseorang, bukan sebab Allah Ta'ala. Maka itu juga tidak diterima nilai taubat seperti itu. Ini kita dah bahas pada sidang yang lalu. Maka hari ini kita sambung yang kedua. Kata pengarang kita rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin, Allahumma amin.
Dan yang kedua, apa dia rukun yang keduanya? Meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sahlah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripada maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Baik. Yang kedua apa? Meninggalkan akan maksiat, iaitu dia tak kembali kepada maksiat itu. Ada kala orang yang bertaubat tetapi keinginannya untuk kembali masih ada. Saya taubat tak mau main judi, kata masya-Allah. Selang seminggu tu tak try balik lah, kata masya-Allah. Tembak apa nombor boleh naik, kata barakallahu taala anu. Lepas tu menyesal balik, lepas tu bertaubat balik, kata dia bertaubat, tapi hatinya tidak ada keinginan membenci terhadap maksiat tu. Dia hanya kata menyesal dan bertaubat untuk berhenti, tetapi tak mau meninggalkan. Tahun ni saya memang tak main judi dah. Tahun depan tengok dululah, kata macam tu. Tengok dululah, kata. Hak tu tak dikira taubat. Ini kita tak boleh panggil taubat lah dekat situ, insya-Allah. Tabarakallah taala. Dan apa kata lagi pengarang kita rahimahullah taala, iaitu meninggalkan akan dia, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Mana dia taubat tak nak main judi. Dia tak relate juga. Kata orang dia taubat daripada zina, tetapi dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta maaf, katalah dia taubat daripada nak main judi. Padahal dia tak pernah main judi. Dia kata saya taubat tak nak main judi. Yang dosa dia tengah buat ialah mencuri, kata barakallahu taala, tapi dia taubat pada dosa lain, tak kena juga, kata barakallahu taala. Saya taubat tak mencuri, padahal dia bukan mencuri, dia tengah pukul orang. Jadi dia tak synchronize, kita panggil, masyaallah tabarakallah, pun tak diterima juga. Adapun meninggalkan dosa maksiat itu tadi ialah tuntutan untuk menyempurnakan nama taubat itu tadi. Kalaulah dia tadi tidak meninggalkannya, maka hanya semata-mata menyesal dan taubat, ataupun menyesal dan enggan dengan tidak meninggalkan maksiat itu, maka tidak menepati rukun taubat. Kalau tak menepati rukun taubat, maka tidak sah taubatnya. Macam kita lah, rukun kita, rukun sembahyang 13. Katalah tinggal satu rukun, apa jadi pada sembahyang? Tak sah sembahyang tadi. Itu macam tu kaedah hukum dia, insya-Allah. Baik. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia, iaitu tak ada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Mana tak sah taubat mereka yang ada patut tambahan ke, yang tiada meninggalkan ia. Yang tiada tu dia tertinggal perkataan tiada tu. Yang tiada meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Jadi kalau dia kata dia sekadar taubat tapi tak berusaha pun untuk meninggalkan maksiat, katalah dia bertaubat tetapi hatinya masih terikat dan terpaut kepada maksiat, maka la yasihu taubah, tidak sah lagi taubatnya itu tadi. Baik. Dan yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiatnya itu. Jadi ini hampir sama macam nombor 2 tadi, rukun kedua. Rukun kedua, dia meninggalkan maksiat. Yang pertama apa dia? Yang pertama dia menyesal atas sebab Allah Ta'ala. Taubat dengan kata apa? Dia menyesal, dia balik pada Allah Ta'ala. Yang kedua atas nama apa? Atas nama dia meninggalkan maksiat tadi. Taubat tapi tak tinggal, tak boleh lah, insyaAllah dia tinggalkan. Yang ketiga apa dia? Bercita-cita untuk tidak akan kembali. Ini memang 3 syarat dia tadi. Taubat dengan menyesal, tinggalkan dosa tadi, dan jangan kembali. Ada cita-cita, qasad dalam hatinya meninggalkan akan maksiat tersebut. Maka ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Ada juga
maksiat. Tapi dia tergantung dengan manusia, ya, seperti yang pernah berlaku kepada Allahumma salli Fudail bin Iyad, seorang aulia Allah, Fudail bin Iyad nama dia, Allah. Beliau ni kalau kita ingat cerita dia, itulah kisah Alibaba dengan 40 penyamun. Alibaba 40 penyamun tu, yang jadi chip tu, chip tu yang kayu basikal, binatang apa chip kita tunggang tu, insya-Allah. Itu kalau dalam itu sebenarnya kisah Baghdad. Kisah Baghdad yang manggil Ali Baba bujang lapuk, insya-Allah, ataupun Ali Baba 40 penyamun, insya-Allah. Jadi perkataan Ali Baba tu itu nisbah pada siapa? Seorang laki-laki namanya Fudail bin Iyad, subhanallah taala. Ali Baba itu bapa kepada Ali, nama dia Fudail bin Iyad, insya-Allah. Dia ni siang hari merompak, malam dia bertaubat, subhanallah. Ni Fudail bin Iyad, subhanallah taala. Dan dia merompak bukan untuk diri dia, itu yang akhirat tu, insya-Allah. Dia merompak untuk kebajikan. Dia merompak, dia pergi bagi ke orang miskin lah. Dia bagi dekat apa nama Allah Sayyidina Muhammad, janda-janda, orang-orang susah. Itu dia punya rencana. Malam ni kita merompak, besok pagi harta tu dah clean, tak ada dalam simpanan kita dan tidak ada dalam poket para penyamun. Ini insya-Allah barakallah. Dan dia rompak, bukannya dia rompak mana-mana rumah suka hati, tak. Dia pergi rompak rumah orang kaya tak bayar zakat. Mana orang kaya yang tak berinfak. Itu Piramli kiaskan, ente pergi pangkah mana rumah. Ente cari rumah dia, pangkah rumah dia, kerana saya tahu barakallahu taala. Ini bukan masalah pangkah pilihan raya ke tak. Ya, itu kalau Ustaz Kadim dia sebut pasal pilihan raya lah. Ente salah pangkah tak jamban kata dia, ya barakallahu taala. Adapun kisah Fudail bin Iyad, memang dia mencari orang yang enggan bersedekah, orang yang enggan pada jalan Allah harta dia, ya barakallahu taala. Jadi dia ambil. Ni bab harta. Harta dalam Islam ni banyak. Banyak harta dalam Islam. Kita ada harta laqatah, kita ada harta gharar, kita ada harta ghanimah, kita ada harta ghamamah. Macam-macam jenis harta. Harta laqatah tu harta mana? Harta tu yang jumpa orang tertinggal kat masjid atau tepi jalan, kita nampak RM10. Oi, rezeki aku hari ni, kata dia. Dia khabar tu rezeki dia, padahal itu milik orang lain. Namanya harta laqatah. Harta laqatah ni harta jumpa lah. Jumpa duit lah, jumpa jam tangan, jumpa gelang, jumpa cincin, jumpa apa saja yang dinisbahkan kepada harta, termasuk bayi. Orang buang bayi. Itu sebab bayi dalam bahasa Arab kita panggil laqid. Perkataan laqid, al-laqid iaitu harta. Jadi baby yang kena buang tu, itu kita panggil laqid. Tapi laqid di sini harta yang tak diserahkan kepada Baitul Mal lah. Bukan bawa baby pergi Baitul Mal. Baitul Mal ni saya jumpa baby ni, insya-Allah boleh peraitkan atau dipecah-pecahkan ke, insya-Allah. Tak ada. Sekarang Malaysia jumpa baby hantar kat JKM lah, insya-Allah taala anhu. Adapun harta laqatah, harta kalau kita jumpa. Jadi macam mana nak buat? Kena iklankan, kena cari dia punya pemilik sekurang ataupun secukup haulnya 1 tahun. Jumpa, iklankan, insya-Allah barakallah. Tanpa iklan, saya ada jumpa, nak iklan pun ada adab laqatah, harta laqatah. Masa nak iklankan, kena ada kaedah dia. Dia tak boleh Assalamualaikum masuk kat grup WhatsApp, saya ada jumpa jam Rolex biji dekat masjid, cup dia ambil gambar, ambil gambar dia, ni siapa punya jam tertinggal ni, kata dia, masya-Allah, post tu jam harga RM5,000, berebut orang datang mengaku. Semua orang kata itu jam saya, itu jam saya, itu jam saya. Tak boleh. Jadi dia kena buat macam mana? Assalamualaikum, saya menemui satu jam yang berjenama, kepada tuannya bolehlah datang bertemu saya untuk minta. Bila orang tu datang, Assalamualaikum tuan, saya punya jam tu. Okey, jam apa nama dia, insya-Allah? Jangan khabar. Saya punya jam tu jenama Toyota lah kot. Mana ada jam jenama Toyota? Awak bohong dah balik, insya-Allah. Saya punya tu, apa jam awak nama? Pilih Patik. Oh, itu mahal sangat. Tak ada orang tinggal kat masjid Pilih Patik ni, biar tahu. Pilih Patik satu je dekat paling murah pun 400,000, insya-Allah. Dia ada sampai 6 juta Pilih Patik ni. Takkan orang nak tinggal kat masjid kopi itu, insya-Allah. Bukan nak punya, minta maaf balik, insya-Allah.
Saya kot, saya punya G-Shock kata insya-Allah. Ada hampir tepat tu. Warna apa? Warna apa? Saya punya warna hitam, talinya begini. Okey betul. Nah, bagi insya-Allah. Macam tu cara Laqatah. Bukan bagi ambil gambar cuk. Siapa punya ya hilang dalam masjid ni, tolong tuntut dekat pejabat masjid insya-Allah. Tak boleh dia bukan gitu. Katalah ditemui harta tadi dan tidak ada pemilik. Sudah setahun Nabi dah. insya-Allah. Masjid katalah kumpul jam tangan lah, jumpa cincin lah, apa semua. Kalau dalam masjid kena serah pada AJK masjid. AJK masjid kena simpan. AJK masjid dia simpan, berapa lama nak simpan, dia buat iklan di luar, dia dah tampal di luar, dia dah maklumkan barang-barang hilang. Kata barakallah. Waktu tu apa berlaku? Ada satu masjid saya tengok di Kuala Lumpur tu insya-Allah. Pada saya agak kurang tepat. Bila barang tu dah jumpa, dia sediakan satu peti macam Ar-Rahnu nak gadai barang. InsyaAllah. Dia pergi susun dalam tu. Jadi orang datang, yang itu saya punya. Yang itu saya punya boleh? Tak boleh, dia tak ada kopi tu. InsyaAllah. Jadi pihak masjid ke umur ada beberapa item barangan yang hilang, boleh datang bertemu, iklankan. InsyaAllah. Maka waktu tu apa berlaku? Simpan setahun. Lepas setahun tak ada orang tuntut. Apa pihak masjid buat? Hari Jumaat dia buat lelongan jam. InsyaAllah. Kita ada buat jam ni, jumpa jam. Jadi ini harta Laqatah. Kita kata dalam masjid kita menggunakan harta Laqatah. Jadi dia jual jam-jam tadi. Sama ada dia nak buat bidaan ke, atau dia nak pergi kedai jam nak jual jam tu ke. Misalnya daripada harta tu kemudian apa berlaku pada harta tadi? Harta tadi digunakan untuk masyarakat. Mesti masuk untuk masyarakat. Hantar anak yatim, hantar orang miskin, pecahkan harta itu tadi. Ada lagi harta dalam Islam namanya harta tidak patuh syariat. Harta tidak patuh syarak dia panggil. Nama je harta tak patuh syarak. Sebab itu penyedap rasa je bunyi dia. Sebenarnya harta haram. Harta haram je. Jadi nak nyebut harta haram tu takut sensitif sangat. Jadi kita harta tak patuh syarak. Kita panggil harta tak patuh syarak. Orang main judi. Kena tepat-tepat tembak nombor ekor, dapat nombor 1 35 juta. Banyak punya duit 35 juta tu, bukan sikit insya-Allah. Jadi apa dia buat? Dia datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Saya datang ada hajat lah Ustaz. Apa hajatnya? Hajat nak bayar zakat Ustaz. Zakat insya-Allah barakallahu ta'ala. Berapa nak bayarnya? 35 juta 2.5%. Banyak juga tu. Ratus ribu jugalah. Insya-Allah barakallahu ta'ala. Dia keluarkan duit zakat ratus ribu. Pada dia tak ada apa. Sebab apa? Dia menang pun kosong ni, bukan ada modal apa sangat. Modal apa saya RM6 ke RM10 je. Insya-Allah barakallahu ta'ala. 35 juta. Dia keluarkan zakat. Ketika itu alasan dia apa? Sebab saya nak sucikan harta. Kan kata zakat tu menyucikan harta. Insya-Allah ta'ala. Kalau jumpa orang macam ni, jangan lupa ambil pelepasnya libas belakang. InsyaAllah ta'ala, insyaAllah. Tidak ada kaedah pun menghalalkan harta yang haram kecuali satu jalan saja. Ada satu je jalan. Macam mana nak halalkan harta-harta yang haram ni? Orang main saham katalah forex ke apa ke, insyaAllah. Forex ni pun masalah juga. Sekejap dia berubah-ubah tiap tahun fatwa dia. Sakit kepala. Kalau orang tanya tak usahlah tanya masalah dia. Sakit otak. Itulah. Katalah saham tak patuh syariah. Kita panggil saham tak patuh syariah. Ataupun harta tak patuh syariah. Atau perbankan tak patuh syariah. Duit kita masuk tiba-tiba, saya masuk 1,000. Ada RM1,085 kata. 85 tu datang mana? Kita tak yakin. InsyaAllah. Kenapa kita ingat ini konvensional ke apa sebagainya? Riba kita takut. Dia panggil harta tak patuh syariah. Nak halalkan macam mana? Ustaz, masukkan dalam bank Islam. Nanti dia jadi mu'alaf, dah boleh lah pakai. Tak boleh. Apa itu? Satu jalan je. Iaitu caranya apa? Segala harta haram ini tadi boleh menjadi kembali halal dengan syaratnya masuk ke dalam Baitumal. Dia masuk dalam Baitumal, rumah harta. Kemudian daripada rumah harta tu dikeluarkan jadi halal kembali. Kata barakallah. Itu kaedah dia. Bagi lembaga zakat pun tak boleh jadi. Ustaz, Ustaz, saya datang nak bayar zakat ni, nak duit saya menang kata Allah Taala. Tak patut syariah. Boleh tak boleh? Syarat dia Baitul Mal juga. Tu sebab kenapa diseparatekan lembaga zakat ataupun pusat zakat dan juga Baitul Mal. Sebab dua-dua mempunyai autoriti ataupun function yang berbeza. Barakallahu taala.
Allahu Akbar. Ini kalau cerita harta pada topik kita ni tasawuf, itu dia nak masuk muamalat sikit lah, jauh sikit lah, insyaAllah tabarakallah ta'ala anu. Kita masih lagi pada membahaskan syariat yang tiga, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Adapun bai' wal ijar, al-bait bitamil ajil, kemudian ada asy-syarikah, al-mudarrabah, al-murabbahah, ini semua dalam bab muamalah, insyaAllah tabarakallah ta'ala anu. Baik. Allahu Akbar. Itu penting juga tu, kadang-kadang nak peringat pada orang kadang jumpa duit 100 tak tahu ini macam mana nak buat ni. Dia masuk tabung masjid, dia terus bor dalam tabung masjid. Boleh tak dia bor dalam tabung masjid? Tak boleh. Saya tahu tak boleh. Ada lagi dia panggil harta hutang, duit hutang. Dia berhutang dengan orang, lepas tu dia cari orang. Saya dah cari orang ni 2 tahun tak dapat lah. Apa buat? Dia pergi ke masjid. Assalamualaikum pihak masjid, ni duit ni hutang saya dengan fulan tu, saya dah cari dia jumpa 5 tahun tak ada. Kemudian dia serahkan pada masjid. Ambil lah masjid, bagi berapa kat masjid? 10,000. Sebab dia hutang kawan 10,000. Cari kawan tu tak jumpa, dia pergi bagi kat masjid 10,000. Selang setengah tahun datang pula kawan tu. Ni biasa jadi, memang macam tu lah. Dah bayar baru dia datang, insyaAllah. Maka kawan datang, Assalamualaikum, yuk, ingat awak lagi tak? Ingat, insyaAllah. Kalau ingat awak, mesti Mika ingat hutang kan? Hutang awak ingat tak? Ingat, insyaAllah tabarakallah. Itulah awak datang nak minta hutang, habis dah bagi kat masjid. Dah bagi kat masjid dah. Ingat cari 2 tahun tak jumpa lah. Tapi ketika tu saya dah buntu nak cari ke mana, saya hantar ke masjid. Jadi orang berhutang tu nak datang masjid ke minta balik. Assalamualaikum pihak masjid, dia ni kan ada bagi duit 10,000 tu, duit saya, pulangkan balik. Boleh? Tak boleh. Jadi macam mana nak buang dengan duit tu? Duit tu dia kena pergi Baitumal. Dia panggil harta amanah. Contoh, adalah kita ni 5 beradik. Contoh lah, 5 beradik, bapa orang kaya. Mati bapa, diperaid harta. Peraid kepada kelima-lima beradik. Kebetulan ada salah satu daripada adik-beradik tu doktor sendiri. Doktor sendiri ni tahulah, insyaAllah penagih dadah, insyaAllah tabarakallah. Nak jumpa tak jumpa-jumpa. Kejap hilang sana, hilang sini, masuk pusat serenti sana, pusat serenti sini, tak tahu. Tak dikenal pasti. Duit dia ada 50,000 ni. Akak kata aku tak nak pegang, aku termakan duit dia pula kan, habis. Abang tak nak pegang kan. Kita bagi kat masjid lah. Betul? Tak betul. Dia kena pergi Baitumal. Sampai di Baitumal, maka dia akan ke kaunter, dia akan cakap, Assalamualaikum, saya ni Fulan bin Fulana, ataupun saya Fulana binti Fulan, wakil kakak kepada seorang ini. Dia kami baru lepas peraid, harta dia ada 50,000, wang tunai 50,000. InsyaAllah. Jadi kami tak jumpa dia, saya letakkan di Baitumal sebagai wang amanah. Nama dia ialah Fulan bin Fulan, berusia pada gini, tarikh lahir dia begini, nombor IC dia begini. Apa berlaku? Baitumal akan cari dia orang ni. Baitumal akan cari. Kita tak payah penat-penat. Islam ni dia punya department ni kita gunakan betul-betul, insya-Allah. Kalau tak nanti orang komen Baitumal tak buat kerja lah. Passion dia sebenar dia, insya-Allah. Ini kita pergi pejabat agama, kita tengok omboi santainya duduk dengan lagu 60-an. Kita kata kopi itu. Rupanya kita pergi dengar tu department dakwah. Tak ada ustaz, tak ada apa, pergi ambil tauliah pada hari tu. Dia pun duduklah relax. Tapi tak pergi tengok pun nama departmen nikah kahwin. Kawan tu bagi nak kelabuk kepala macam, aduh ni cerai tak habis-habis lagi ni. Selangor, minta maaf lagi Selangor. Satu hari tuntutan cerai, 8 kes cerai sehari, insya-Allah. Kalau sebulan kata berapa? 80 100 lebih atau 60 orang, insya-Allah tabarakallah. Tuntutan cerai ni, insya-Allah. Itu minimum. Ada yang sampai 20 tuntutan cerai sehari pun ada juga. Ya tabarakallah ta'ala. Itu departmen sibuk. Macam sekarang saya perbahagi departmen Baitumal, Baitul Harta, rumah harta. Jadi kalau kita amanahkan dekat dia ni 50,000, katalah Baitumal tak jumpa, Baitumal akan simpan 50,000 tadi. Selang 5 tahun datang, Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam. Saya bernama Fulan bin Fulan, baru dulu saya dimaklumkan oleh waris saya, harta saya ada ditinggalkan di sini. Betul kata dia, ni ada rekod. Ni 50,000 awak, tak berkembang, tak berkucuk. Syaitan barakallah. Dia bagi. Ni peranan Baitumal dalam Islam. Syaitan barakallah ta'ala anu. Jadi itu sebab laqata, harta amanah, harta tak patuh syariah, ghamamah, gharimah tak adalah, kita belum ada perang ni insya-Allah. Ghamamah tak adalah. Ghamamah ni apa dia? Harta yang diambil daripada syarikat yang tidak patuh syariah. Syaitan barakallah. Syarikat. Maknanya ada komponen-komponen besar ni, syarikat besar, insya-Allah tabarakallah taala. Kadang dia menyumbang. Katalah dia menyumbang daripada harta haram.
Orang gaduh kan, minta maaf, saya minta maaf sungguh-sungguh lah, kan kita gaduh sumbangan daripada Guinness Anchor, Tiger dan Carlsberg untuk ini, kata dia. Memang kalau dia sumbang langsung ke sekolah tidak halal lah. Kaedah prosedur dia macam tu. Allah kulihan. Kalau nak tindakan lanjut, nak cerita lanjut, kena ke Baitul Mal lah, sebab bukan bidang saya Baitul Mal. Saya cuma boleh bagi tahu peranan dia supaya masyarakat mengambil tahu, oh rupanya banyak cabang harta. Yang kami ingat peraid dengan wasiat je Ustaz, kata Allah Ta'ala kan. Peraid pun lambat nak urus, kata dia, masya-Allah. Kalau tak jumpa waris, cuba jumpa waris, kata Allah Ta'ala. Setengah tahun selesai, insya-Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Kenapa saya kata setengah tahun? Daripada segi Baitul Mal dia tak berapa rumit sangatlah. Yang rumit tu di mana? Di Allahumma salli ala amanah raya. Ni amanah raya tu, ni panjang sikit cerita dia. Baik, baliklah cerita kita ini, cerita harta pula ni, tabarakallah ta'ala anhu. Cerita harta bila tak habis kata. Tapi hakikat umat Islam dituntut dengan harta tadi, tabarakallah ta'ala, sebab ditanya di Allah Ta'ala. Baik, jika maksiat itu kita pasal Fudail bin Iyad tadi, Allah Ta'ala curi harta. Jadi boleh tak dia? Boleh. Cara macam mana? Fudail bin Iyad dia curi, dia pergi Baitul Mal. Nanti Baitul Mal yang bedak ada orang miskin, Allah Ta'ala, jadi halal lah. Halal lah jadi dia, Allah. Tapi jangan kita pula buat, kena tangkap dia polis, itu nair, Allah Ta'ala. Harta yang masuk Baitul Mal tadi jadi halal, tapi perbuatan curi itu takkan halal selama-lamanya. Dia takkan halal. Sebab Fudail bin Iyad dia dah mencuri siang hari, malam tu bertobat sungguh-sungguh, ya Allah, maaflah ya Allah. Tapi nombor 3 dia tak berjaya. Kenapa? Dia terpaksa untuk mencuri lagi kerana keadaan negara ni pada ketika itu, ataupun nama kampung dia pada ketika itu. Ala kulli hal. Baik. Jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu, atau gantikan kepada empunyanya, atau minta halal. Ada 3 daripadanya dengan tafsil pada mazhab kita Syafi'i dalam pembagian harta, dalam topik curi saja. Harta curi berarti apa? Dia curi ni ada 2 jenis. Satu syarakah atau satu sarakah. Syarakah dia curi jadi ambil terus. Yang kedua dia curi tapi orang kita tak kata itu curi. Dia curi tapi orang kata tak curi. Ini kita panggil ghasab. Apa tu ghasab? Dia masuk ke pintu tu tadi, kemudian dia nak pergi tandai kat belakang, keluar situ dia sarung selipar orang. Sarung selipar orang, dia bawa berjalan pergi sana. Nisbah dia apa? Pinjam, kata dia, aku pinjam selipar orang. Isu dia minta izin tak pada tuan selipar. Dia tak minta izin pada tuan selipar, hukumnya ghasab. Rampas. Itu hukum rampas dan dia jadi dosa. Pak Imam kata, tadi aku rasa kering je selipar aku datang ni, berapa nak balik ni basah pula? Al-ghasab. Dosa ghasab ni besar lagi daripada dosa curi. Itu disebut dalam hadis Allah Ta'ala anhu. Adapun yang saya nak bahaskan ni surakah ataupun curi. Dia curi hak orang, lalu bagaimana hukum dia? 3. Yang pertama sekali, mestilah ia memulangkan harta itu kepada empunyanya balik. Kena pulang balik. Minta maaf saya curi barang awak ni, kena pulang. Dia tak boleh, oh ni harta curi tak, aku malu lah jumpa tuan ni, aku pergi Baitul Mal lah, boleh? Itu tak boleh. Untuk masalah harta curi, dia mesti jumpa tuan yang mempunyai harta tadi, dibagi balik. Tuan tak maaf saya curi ni, saya pulang balik ya, insyaAllah. Tuan yang dapat harta tadi pula jangan buat pasal orang dah pulang dia pergi report polis. Polis dah tunggu depan pintu rumah. Keluar je kawan yang pulang tu kena cekup. Subhanallah Ta'ala. Itu tak betul. Kaedah tu tak betul. Baik. Katalah, Allah Ustaz, saya mencuri harta orang tu, saya ingat lagi, saya curi tak banyak pun. Dalam 100 kata dia. 100. Tapi 10 tahun lepas. Dia ingat lagi 100 dia curi. Jadi mana duit tu udah habis lah, insyaAllah. Jadi dah bertobat. Ya, saya taubat.
diterima tak terima lagi. Syarat dia apa? Kena pulangkan balik. Tak ada dah duit dia. Maka guna kaedah kedua. Atau ganti kepada empunyanya. Kena ganti balik. Tuan, dulu saya curi duit tuan 100. Tu cerita dia. Kalau ganti ni jadi lain. Ganti dia jadi lain. Tuan, dulu saya curi duit tuan 100. Sekarang saya nak ganti balik. Nilai 100 pada tahun 85 bersamaan rate-nya gini-gini. Pada tahun 2024 100 telah dinisbahkan sekarang umpamanya 1000. Dia pulang balik. Dulu 100 tu harga dia macam gaji berapa sebulan haji? Saya gaji tak banyak Ustaz, RM80 je sebulan. Sebulan. Ya RM80 tu boleh beli barang rumah, boleh beli barang rumah. Apa nisbah dia? Beras, ikan, sotong ini boleh beli RM80. Lah ni RM80 baru dapat 2 kampik beras. Tabarakallah taala anu. Jadi ketika itu nisbah untuk pulang tak kena. 80 dulu kau curi, kau boleh merasa kemewahan dia. Sekarang kau pulang 80 dengan inflasi yang cukup teruk. Tabarakallah taala. Lalu apa berlaku? Kena pulangkan dengan kadar yang serupa. Tabarakallah taala. Kadar serupa. Dulu kita curi, Allahumma salli ala Muhammad, curi 1 ekor kambing. Berapa harga seekor kambing dulu? Harga kambing dulu bersamaan dengan 1 dinar, lebih kurang dalam RM700. Sampai 2024 harga 1 ekor kambing bersamaan dengan 1 dinar. Masih 1 dinar lagi. Masih itu Islam teli dia cantik di situ. Kalau kita guna duit Islam lah, masya-Allah. Tapi sekarang bila kita dah guna duit lain daripada Islam ataupun saya nak nisbahkan duit pun tak boleh duit juga. Saya rasa kuliah malam ni macam cerita pasal harta sebenarnya. Masya-Allah taala anu. Duit dalam Islam ada 4. Insya-Allah. Duit dalam Islam ada 4 je. Yang pertama namanya dinar. Yang kedua namanya dirham. Tak mah ada 5 insya-Allah. Yang pertama namanya dinar, yang kedua namanya dirham, yang ketiga namanya fulus, yang keempat namanya karat, yang kelima namanya malah. InsyaAllah. Apa 5 ni? Dinar. 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas. 999 24 karat. InsyaAllah. Jadi itu dipanggil 1 dinar. Kemudian 1 dirham. Dinar tu emas, dirham itu perak. Yang ketiga fulus. Fulus tu apa? Iaitu tembaga dan timah. Tembaga, duit kita hari ni kan duit shilling 20 sen, 50 sen tu. Itu fulus lah. Dia kata ana ma fi fulus. Mana tak ada duit shilling. Adapun duit kertas tak dipanggil fulus. Dia panggil nukud. Dalam bahasa Arab sebut nukud. Nukud maknanya duit kertas. Tapi dia tak termasuk, duit kertas tak termasuk dalam mata wang tadi kan. Mata wang 5 saja. Dinar, dirham, fulus. Kemudian karat. Karat ni apa? Iaitu duit yang diperbuat daripada besi. Besi ataupun timah. Macam duit 10 sen, duit 5 sen. Itu dipanggil karat. Dan yang kelima iaitu dipanggil malah, iaitu garam. Garam dulu dia jadi transaksi jual beli. Sekilo garam boleh beli seekor ayam. Dia buat transaksi sebab garam dulu mahal. Sekarang garam dah tak adalah senilai itu. Subhanallah taala. Kenapa 5 ni boleh jadi mata wang? Dia ada 2 syarat dia. Syarat yang pertama kerana dia galian. Dia galian lah. 5 ni galian. Emas gali, perak gali, tembaga gali, timah dengan besi gali, hatta malah garam. Garam pun digali. Mana dia kena buat proses lah untuk dapatkan garam. Yang kedua apa dia? Kerana keduanya ada berat. InsyaAllah. Bila dia ada berat, ada nilai timbang, maka dia jadi duit. Kalau sesuatu benda tu tidak ada berat, maka tidak sah dijadikan wang. Tak boleh jadi duit. InsyaAllah. Itu sebab duit kertas hari ni, cuba tengok daripada duit RM1 sampai duit RM100. Apa dia tulis di situ? Wang ini sah diperlakukan dengan nilai. Gubernur Bank Negara pun sign, insya-Allah. Sekarang siapa dia? Abdul Ghafur. Ni tak? Abdul Ghafur, insya-Allah. Dia tulis situ Ghafur. Sign. Ada tak wang ini sah diperlakukan dengan nilai dan sign pada duit shilling? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab duit shilling telah sah diakui sebagai duit kerana dia dah ada berat, insya-Allah. Tapi duit kertas dia tak ada berat. Bila dia tak ada berat ataupun dia tak ada jumlah timbangan yang tepat, kalau dia terkoyak boleh ditukar, maka dia bukan wang ringgit. Jadi bukan wang nilai, dia tak ada nilai. Sehingga satu orang bersandar dengan wang itu tadi, baru dia boleh jadi duit. Siapa yang kena bersandar dengan duit itu? Gubernur. Gubernur Bank Negara yang bertanggungjawab atas duit tadi. Wang ini sah diperlakukan dengan nilai. Kalau duit itu duit palsu, yang tanggungjawab dosa ni ialah gubernur. Ya Allah. Ada kat situ. Tapi duit shilling
Kalau Gubernur Bank Negara tak tanda tangan pun tak ada masalah. Kalau kata Perdana Menteri tak tanda tangan pun tak ada masalah. Bawa seketul meh kopi itu, dia jadi duit. Sampai je kedai mak ni ada berapa? Bawa 10 gram. Oh 10 gram hari ni RM417. Jadi kalilah 4,170 tu harga untuk seketul emas itu jadi duit. Apa saja bentuk, kadang-kadang bentuk lembu, kadang bentuk kekura. Zaman dulu kita panggil duit pitih, kan dia buat pokok, dia buat gambar buaya, buat kekura, wang timah tadi tu. Kenapa dia buat bentuk itu? Kerana ada berat, nilai berat tu tadi, insyaAllah barakallahu ta'ala, baru dia jadi sah duit. Itu tambahan lah. Cerita dia bila bertambah-tambah tu jadi jauh sangat macam ni, baik, insyaAllah. Baik, jika mencuri harta, sebab nak cerita taubat ni kena kenal harta dulu, insyaAllah nak bertaubat. Jadi dia mencuri, apa cara dia? Dia kena pulangkan balik duit tadi. Tak ada dah duitnya, saya sudah belanja dah 10 tahun lepas, bukan saya simpan buat koleksi tu, insyaAllah. Maka apa perlu dia buat? Maka ketika itu dia perlu ganti balik, dia ganti duit tu, insyaAllah. Allah, Pak Encik, saya dulu curi tahun 2000 tu RM1 je saya curi, insyaAllah. Kawan tu betul ingat, memang kau curi RM1, tapi kau curi tu RM1 tanda tangan Ali Abu Hassan, insyaAllah. Tanda tangan Ali Abu Hassan, dia kata itu tanda tangan Ali Abu Hassan, kata dekat situ kan Ali, tu tulis Ali, dia bukan tulis Ali, dia tulis Aisyah. Tanda tangan tu tulis Aisyah, tu bukan Aisyah, Ali, insyaAllah barakallah. Ali Abu Hassan, kata dia, tanda tangan Gubernur Ali Abu Hassan. Jadi masalahnya apa? Engkau tahu duit RM1 tanda tangan Ali Abu Hassan ni sekarang sekeping harganya RM2,000. Memang harga dia sekeping RM2,000 dah sekarang kalau pergi. Jadi aku simpan duit dulu tu sebab aku nak ni, kata dia. Boleh tak gitu? Tak boleh. Kalau macam tu boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana duit kertas itu ialah barang ribawi. Dia panggil barang ribawi. Tu sebab dalam satu muamalah tidak boleh menjual duit dengan duit. Jual duit dengan duit. RM10 ni berapa? 100. Beli 100 dengan 10. Itu penindasan dipanggil. Barang ribawi disebut. Tapi boleh tak beli duit tadi? Boleh beli duit dengan barang lain. Dia beli dengan beras. Berapa ni? RM10. Aku nak beli dengan 10 kilo beras, boleh tak? InsyaAllah boleh. Sebab dia bukan duit dengan duit. Itu dia kaedah dia. Kerana tidak ada kerugian. Tapi tak cerdik juga orang beli RM10 dengan nilai RM10. Itu boleh. Jual ke aku RM10 tu, nah aku bayar RM10. Itu tak panggil jual, itu dipanggil tukar. Saudara Ta'ala anu, dia tak jadilah beg vitamin ajil kat situ, tak ada hukum jual beli kat situ dah. Saudara Ta'ala anu, kelakar. Ada kadang-kadang orang buat kelakar ni pening juga. Saudara Ta'ala anu, okey, insya-Allah. Yang jadi bila nilai tu kecil dibeli dengan nilai besar. Tu dia. Kenapa barang ribawi dia hampir kepada ar-ribawi, perkataan pun riba. Wa halallahu al-bai' wa harramur riba. Riba ni lebih pada berkata apa? Mencuri. Jadi kena pulang balik tu, insya-Allah tabarakallah taala. Mana tempat yang tak ada, kata insya. Kita hari ni ada perbankan Islam, insya-Allah tabarakallah. Macam-macam perbankan Islam. Hatta bank Islam. Tapi ada tak sangkut paut dengan riba? Kalau kita nak cerita, barangkali ada pegawai-pegawai bank dalam ni juga, boleh lah, insya-Allah tabarakallah, betul saya kalau silap, ada riba, insya-Allah. Walaupun Islamic Bank dengan nama dia guna perkataan faedah atau keuntungan, tetapi ni tetapi tu kena pakai kat sini. Macam mana dia boleh dapat jadi Islamic Bank ataupun dapat apa nama syariah? Duit faedah ataupun duit daripada keuntungan tadi atau riba tadi tidak akan digunakan kembali dalam pusingan bank syariah Islamiah. Dia tak akan pusing itu balik. Duit ni dia keluar jadi charity. Dapat tu dikeluarkan jadi charity. Ini yang dimaklumkan lah. Wallahu ta'ala alam. Macam saya kata bukan bidang saya tu, insyaAllah. Saya cuma pun baru balik daripada apa nama muzakarah perbahasan tentang itulah duit ribawi, insyaAllah tabarakallah ta'ala anu. Bukan betul mal, duit ribawi. Cuma kebetulan panjang cerita harta ni masuk sekali dekat situ. Baik, katalah ustaz, duit pun tak ada nak ganti balik. Dulu memang saya senang lepas harta mencuri, insyaAllah. Harta curi tu saya dah senang lena, saya dah berbelanja, Tuhan tu murka dengan saya. Sekarang saya apa-apa kedana, apa benda pun saya tak ada, insyaAllah. Apa perlu buat? Dia menyesal dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi boleh tak? Lepas tak dia? Tak lepas lagi. Cara dia kena jumpa kawan tu minta halal. Tuan, saya lah yang mencuri duit tuan dulu 500,000 tu, insyaAllah.
Ini berat dia bila 500,000 tu kawan tu pun 5,000 je nak maafkan tu. Kata Allah Ta'ala, insyaAllah. Dia kalau kata RM5, Allah RM5 apa sangat dah, udah ada kata Nabi SAW. Tapi kalau 500,000 masih boleh dapat maaf lagi. Kalau RM500,000 insyaAllah. Kalau rupiah boleh lagi, tak apalah 100,500 jalan lah insyaAllah. Kalau RM500,000 tidak, sebab ada jadi kes. Saya ada dapat maklum insyaAllah Allah jadi kes. Kata dia ada satu orang yang dia dapat duit rasuah, tak berapa banyak pun, kata pegawai tu pun tak banyak sangat dapat, lebih kurang dalam 430 juta je macam tu. Allah Ta'ala 430 juta Allah. Dia dapat, apa dia buat? Dia bawa pergi naik haji. Dia pergi naik haji dengan nak menyucikan diri dengan cara itulah, kata Allah Ta'ala. Tapi kes tu selesai lah, masyarakat barakallahu ta'ala. Apa berlaku, balik daripada haji selang seminggu kena cekup, insyaAllah. Kena cekup dengan apa nama SPRM, masyarakat barakallahu ta'ala. Habis insyaAllah. Tapi boleh ke dia buat dengan cara macam tu, iaitu digunakan duit tadi terus kepada ibadah? Tak boleh, melainkan melalui Baitul Mal. Saya hari ni macam promosi Baitul Mal je, masyarakat Allah Ta'ala. Hakikat nak bahas pasal taubat harta, taubat dengan harta tadi tu, sebab dia dah masuk, saya terkait-kait jadinya, masyarakat Allah Ta'ala. Baik, bersalahan pada mazhab Imam Malik. Tadi saya cerita apa? Kalau dia curi barang orang, kemudian dia kena pulang balik barang tadi. Kalaulah barang tu dah tak ada, dah lenyap, dah digunakan, maka hendaklah dia badal. Apa nama badal? Ganti semula, ganti balik barang tadi. Katalah dia memang tak mampu untuk menggantikannya, maka hendaklah wajib menuntut kepada halal. Bukan wajib tu minta maaf, tuntut halal. Itu perkataan dia, masya-Allah. Tuan, saya datang minta halal, tuan, dulu saya mencuri, sehingga dihalalkan oleh tuan yang punya barang, insya-Allah. Kalau tidak, wajib. Perkataan tu wajib. Bila wajib tu kenalah buat, tak buat jadi berdosa pada dia. Baik, bersalahan dengan Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan memada minta halal dengan ijmal. Itu dia. Kata Imam Malik, tak payah gantilah, kamu datang jumpa dia minta halal. Kalau dia halalkan, selesai masalah. Selesai masalah. Ustaz, makcik ada soalan nak tanya. Sila makcik, apa dia? Ustaz? Macam ni lah contohnya Ustaz, anak 3-4 orang. Ada tu yang rajin datang ke rumah, mak pinjam duit mak, mak pinjam duit mak. Adalah bagilah 100, 200. Tapi sudah 10 tahun dekat puluh ribu juga saya catatnya. Saya sudah mencatat, tapi haram bayar dia mengeling. Dengan kita dia kata mak pinjam duit, pinjam kabarnya, tapi tak pula dia berbayar, insya-Allah. Jadi macam mana nak buat tu Ustaz, insya-Allah? Saya alhamdulillah bila anak-anak kata minta pinjam tu, memanglah bagi udah beribu Ustaz bagi pinjam tu. Cuma hati benak dalam hati saya, katalah sampai aku mati ni belum dah dia nak bayarnya, aku halal. Kalau bagi tahu siap-siap memang dia tak bayar, insya-Allah. Jadi apa perlu buat? Itu dimasukkan dalam wasiatnya. Dia masuk dalam wasiat. Dia kata mati, kalau aku mati ni anak-anak tak bayar lagi hutang aku, maka aku halalkan. Kalaulah dalam cerita tu mak tak halalkan, mak tak ada, bukan kata tak halal, mak tu dalam hati halal dah, dalam hati. Tapi si peminjam anak ni tadi, dia tak tahu pun mak tu halalkan tak halal. Kata dia adik bongsu, kata cua, nyah, kamu banyak pinjam duit mak, aku selalu tengok kamu pinjam duit mak, aku kira-kira tengok mak catat ni ada dekat 30,000 dah. Tak 30,000 kamu pinjam duit mak ni, jadi macam mana gaya kamu nak bayar? Mak udah tak ada tu, masya-Allah. Aku anak dia, ada patut aku dapat. Boleh? Tak boleh. Harta hutang tadi jadi faraid. Satu barakallahu ta'ala. Dia kena pulang 30,000 sekedar duit mak, sebab kamu khabar pinjam, dan mak pula catat dah tu. Mak ni rajin catat, nyah pinjam 300, nyah 3,000, Yong, dia nulis satu-satu minjam duit dengan dia, masya-Allah. Jadi mati mak kena collect balik adik-beradik harta tu. Jangan buat kata orang buat ngelewa je, udah dia tak apalah mak udah mati, apa nak kira dia beradik, kalau aku bayar pun nanti aku dapat balik duit tu, kata dia. Cerita dia, itu cerita dia, bukan cerita agama, masyaallah taala. Maka tidak boleh dikala itu dia, Allahumma salli ala Muhammad, meletakkan status halal tu pada andaian semata-mata. Dia dah curi duit orang, lepas tu aku dah bertobat,
Tuan tu pun tak ada cari-cari. Aku ingat Tuan tu dah halalkan aku lah kot. Tuan tu dah halalkan. Dia yang ngabarkan Tuan tu halal. Tuan tu sampai kata sampai mati aku tak halalkan. Jumpa di akhirat. Saya rupa ini, saya nasihatkan diri saya dan ayah anda Allah Ta'ala. Macam mana geram dengan orang pun, marah dengan orang pun, jangan pernah kita cakap dengan dia jumpa di akhirat. Jumpa di dunia pun sakit hati, nak jumpa di akhirat lagi. Allah Ta'ala. Dan di akhirat tu satu ingatkan, itu padang mahsyar, bukan tempat reunion. Kamu nak jumpa-jumpa orangnya kita, oi lama tak jumpa, nak rendah. Kalau boleh, ya Allah, aku mati ni, aku maafkan orang, ya Allah, aku tak nak jumpa dah orang masalah dalam hidup aku di sana. Itu sebenarnya, insya-Allah. Tapi kita udahlah ada masalah dengan dia kat dunia, kat akhirat pun kita nak jumpa dia lagi. Nah, kita apa itu. Kalau lah jumpa balik dia boleh jadi pahala, okey, tak apa juga. Ini jadi bergaduh di sana, insya-Allah Ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu jangan buat pasal pada akhirat tak sesuai untuk bertemu-temu apa itu. Sebab Allah kata yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Hari itu kamu bila nampak mak ayah kamu akan larikan diri. Nampak adik-beradik kamu lari diri. Anak beranak sahabat andai kamu lari. Mana tak nak jumpa. Waktu tu kita tak nak jumpa siapa-siapa pun, walaupun mak, walaupun ayah, walaupun adik, walaupun abang, walaupun anak dan isteri, walaupun sahabat handai, tak nak jumpa. Sebab apa? Sebab masing-masing takut kena claim. Kata sahabat, katalah takdir Allah Ta'ala saya jumpa dengan Haji Ghazali. Jadi kalau aku tak jumpa pun, kita jumpa di syurga lah, bukan pada mahsyar. Dalam syurga kita jumpa lagi, insya-Allah barakallah. Kalau pada mahsyar takdir saya jumpa Haji Ghazali, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni, insya-Allah? Tak kenal. Kenapa? Sebab dia di pada mahsyar semua kan sebaya, insya-Allah. Haji muda balik. Masa jumpa Haji bayar megat, insya-Allah Ta'ala. Tengok handsome kacak, siapa orang ni? Saya lah Haji Ghazali. Haji Ghazali? Oh ya, ada apa Ji? Ustaz ingat dah, Ustaz kuliah kat masjid Batak Rabiq tu dah berapa tahun? 7 tahun dah maksudnya, Alhamdulillah. Ada 6 tahun dia dah kuliah, insya-Allah. Ustaz mengajar di situ tu dah 3 kali masjid tukar kursi. Kursi masjid ni tukar 3 kali, insya-Allah. Kalau Ustaz nak tahu, kursi tu yang beli saya. Waktu akhirat semua kaki klaim, insya-Allah. Yang beli kursi tu saya, kata insya-Allah. Jadi Ji, ada pun masalah dia. Ustaz, udah duduk ceramah sedap tu, takkan tak nak share sikit pahala. Share lah sikit, insya-Allah. Ni contoh, insya-Allah. Kanlah insya-Allah barakallahu taala. Jadi maknanya waktu tu kalau boleh kita tak nak jumpa dengan orang yang kita kenal. Sebab apa? Sebab kena claim, insya-Allah. Ustaz, dulu pernah ni kan, saya yang bawa kereta tu kan, bagilah sikit ya pahala, insya-Allah. Saya jadi itu takut pada ketika itu tu, sebab semua orang lari tak nak jumpa siapa-siapa. Kita pula, aku tak kira aku nak jumpa kau kat akhirat, insya-Allah. Padahal dosa hati kita yang marah ke dia tadi, busuk kita kepada dia tadi, sampai-sampai Assalamualaikum Ustaz, tinggal bagi je lah Ustaz, ya. Tak pasal-pasal tinggal bagi. Tak ada aku bagi macam tu. Tabarakallah ta'ala. Ini ingat cerita harta dunia, harta akhirat, dia tak serupa. Jadi Imam Malik kata secara ijmal ni memada kamu minta halal. Minta halal tu mana apa? Lafaz kalimat aku halalkan daripada orang yang empunya barang, dan terima halal daripada orang yang mencuri barang. InsyaAllah dia terima dengan telinga dia, dengan kesedaran dia, dan ada padanya keluasan. Maka jika tiada kuasa ia memulangkan dan tiada menghalalkan oleh yang mempunyanya, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya dan memohonkan akan Allah Ta'ala. Maknanya orang tak bagi halal, aduh raya macam mana nak kena cari, tak boleh nak cari dah, hidup kata orang Perak kepak lerak, hidup terabur, insya-Allah Ta'ala. Maka sungguh-sungguhlah dia bertaubat kepada Allah, dan kebarangkalian Allah Ta'ala akan terima. Tapi hakikatnya kalau dosa itu melibatkan sesama hamba, la yuqbalullah, tidak diterima oleh Allah selagi tidak diterima oleh orang yang mempunyai masalah, insya-Allah. Ini awal dulu kita dah perbahaskan, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan menjadikan ia akan yang mempunyai harta itu ridha pada hari kiamat. Itu kita minta pada Allah Ta'ala tu, bukan Allah maafkan kita dah. Kita minta, ya Allah mudah-mudahan lembutkanlah hati dia, aku taubat pada Kau ya Allah, lembutkanlah hati dia, tutupkanlah aibku ya Allah. Tu sebab dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Ghazali pernah menceritakan satu kisah tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an telah bertemu dengan satu orang pemuda. Pemuda ni dia beli botol arak, dia bubuh dengan jubah.
Memang pemuda ni peminum arak. Peminum arak. Dia duduk sorok arak tadi. Kemudian dia nampak Sayyidina Umar. Alamak, habislah aku. InsyaAllah. Takut dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dia pun bermunajat pada Allah dengan hatinya. Ya Allah, jagalah aib aku, jangan sampai Umar tahu. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan aku, ya Allah, aku bertaubat, aku berjanji tak minum arak dah. Aku janji tak minum arak dah. Sungguh-sungguh dia bertaubat, insya-Allah. Lalu ketika Sayyidina Umar kata, Assalamualaikum, salam Allah. Apa benda yang kau sorok tu? Apa benda? Cuma curigai sangat, curiga sangat. Apa benda yang kau sorok tu? Tak ada apa, botol, insya-Allah. Apa dalam botol itu? Kata Sayyidina Umar. Cuka, insya-Allah. Cuka? Bawa sini aku tengok. Ya Allah. Sayyidina Umar kata, bawa sini aku tengok. Ya Allah. Laki tu berdebur-debur, dudak, dia keluarkan botol. Sayyidina Umar pun buka botol tadi, cium. Oh ya, cuka, insya-Allah. Allah ubah arak tadi jadi cuka. Dan ketika apa berlaku? Laki-laki tadi benar-benar bertaubat pada Allah. Macam mana cara dia munajat tu? Macam kita senang lah. Bawa kereta tak ada lesen. Tiba-tiba ada roblok. Macam mana debur tu? Ya Allah, tolong. Waja'alna. Dia dah waja'alna. Tak apa-apa. Tabarakallah ta'ala. InsyaAllah. Nak bagi lepas. Ya Allah, tolong aku. Lepas ni Allah. Cuba lepas, dia dah lepas. Allah leganya, memang betul Tuhan tolong tu, alhamdulillah. Dia macam tu laki-laki tadi. Umar tu macam roblok bagi dia. Oh, mati aku ni, habislah aku ni, Allah Taala kan. Dia minta kepada Allah, ya Allah tolong. Allah tolong kerana ketika itu dia minta dengan hati. Subhanallah. Taala itu kata Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dan kitab Mukasyafatul Qulub dalam bab bertaubatlah. Bab topik itu topik taubat juga. Dan dia kata apa, mudah-mudahan kita minta pada Allah, ya Allah jadikanlah orang tu ridha dengan aku di hari kiamat kelak, ya Allah, dia maafkan aku, ya Allah. Itu dia minta pada Engkau, ya Allah. Dan setengah daripada syarat taubat itu ketiadaan sampai ruh kepada halkum. Syarat nak taubat tu every time, everywhere, bila-bila masa, di mana saja, kecuali apabila nyawa dah sampai halkum. Tu saja tempoh tamat dia, expired date dia dekat situ. Kalau orang yang dah sampai ke halqum, ya Rab, tubu ilaika ya Rab, aku bertaubat pada Engkau wahai Tuhan. Padahal dah sampai gharghar, kata Nabi, la yuqbalullah taubatan, tidak diterima oleh Allah Ta'ala taubat seorang hamba apabila nyawanya hatta ya gharghar, bila nyawanya dah sampai ke halqum. Udah ada geruh, kata orang Perak, udah geruh bunyi dia. Dah apa itu? Baru dia nak taubat. La yuqbalullah, Allah tak terima taubat dah waktu tu. Pintu taubat bagi dirinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesempatan hidup, saat, waktu dan ketika di mana saja boleh bertaubat. Jangan sampai malakul maut dah cedok ataupun dah cekup kepala kita, dibawanya tarik roh keluar, waktu tu barulah tidak diterima Allah. Yang kedua ada lagi tak? Ada kedua, Nabi kata la yuqbalullah taubatan, tidak diterima Allah taubat. Minta maaf, hadis tu bunyi macam ni, Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba hatta tatla'u syamsu ila maghribaha. Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat hambanya sehingga matahari terbit dari arah barat. Kalau orang panjang umur lah, umurnya panjang, tak mati-mati, insyaAllah. Bila tempoh taubat dia? Bila matahari terbit daripada barat, itulah expired date dia. Apa yang paling hebat, Allah Ta'ala ni sentiasa menunggu-nunggu. Allah lah penunggu yang paling setia. Dalam hadis Nabi SAW, innallaha yabsutuh yadahu fil laili bimusiyatun nahar. Sesungguhnya Allah menadahkan rahmatnya, pintu keampunannya di malam hari. Tunggu taubat daripada pelaku dosa di siang hari. Siang tadi dia buat dosa, barangkali dia khilaf siang tadi, Allah tunggu malam. Mana dia hamba yang buat dosa siang tadi? Mari nak. Bukan mari nak lah, marilah hambaku, insyaAllah barakallahu taubat. Innallaha yabsutu yadahu fin nahar, dan Allah Ta'ala menadakan rahmatnya di siang hari pula bagi menunggu musiatul lail, bagi menunggu taubat orang yang buat dosa di malam hari. Barangkali malam tadi dia buat dosa, barangkali malam tadi dia buat maksiat, maka siangnya Tuhan tunggu lagi ila maghribiha, sampai matahari terbit daripada arah barat. Allah maintain menunggu taubat hamba dia, insya-Allah. Ni hebatnya Allah Ta'ala. Tapi jangan jadi hamba yang celaka. Dalam hadis kata hamba yang celaka, bukan perkataan saya ni, perkataan hadis. Jangan jadi hamba yang celaka. Siapa dia? Dia adalah hamba Allah Ta'ala yang pada malam harinya membuat maksiat. Dia pergi buat maksiat, lalu Allah selamatkan maruah dia, Allah tutup aib dia, tak
Tak ada siapa tahu pun dia buat maksiat malam tadi. Tetapi apabila siang hari menjelma, dia membuka sendiri aib dan maksiat dia. Ini Allah kata, celakalah hamba-Ku itu, kata Allah. Malam tadi dia pergi dandut, insya-Allah. Dekat bawah jambatan Batu Empat, tak ada siapa tahu. Insya-Allah taala anhu duk berjoget-joget seronok seorang pun tak tahu pun lah. Insya-Allah taala anhu. Besok pagi pergi minum kedai makan cenai. Jom. Oish. Bawah jambatan dah buka, yuk insya-Allah. Buka apa? Dandut dah buka, kata dia, masya-Allah. Mana kamu tu? Aku pergi malam tadi, udah aku nak. Allah kata, celaka hamba-Ku tu. Aku dah tutup aib dia. Tak ada siapa tahu aib dia malam tadi dia buat apa. Siang hari dia pergi buka. Maka dapatlah anak dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah taala anhu. Dan apa kata lagi, yang ada ketiadaan sampai roh kepada halkum, dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Itu seperti saya cakap, seperti yang tersebut dalam pada dua hadis yang lalu. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nescaya sahlah ia, dan tak dapat tidak daripada diterima akan dia. Jadi inilah tiga rukun. Apa tiga rukun tadi? Mesti menyesal, kemudian meninggalkan, dan ketiga tidak kembali. Adapun dia punya syarat dia satu saja, bila-bila masa, iaitu sehingga nyawa dia sampai ke halkum ataupun matahari terbit daripada arah barat, insya-Allah. Tabarakallah. Nanti kita akan sambung lagi. Baik. Kita dengan taubat tadi. Baik. Kita tak buat nasihat lagi. Baik. Kita tidak akan. Tapi sering terkenang macam mana? Taubat ni sebenarnya dalam Imam Ghazali bahas dalam kitab Mukasyafatul Qulub, taubat bukan untuk orang berdosa. Taubat ni hari-hari kena buat. Rasulullah berdosa tak? Rasulullah maksum. Tapi apa kata hadis Nabi? Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 70 kali sehari. Tu kata Nabi, aku bertaubat kepada Allah tidak kurang 70 kali sehari. Makna hari-hari kita taubat. Apa nak taubat ni? Tubuh, tu makna kembali pada Allah. Baik, sekarang ni cerita dia, isunya ialah kalau dia ada buat dosa. Buat tak buat Ustaz? Memang tak pernah buat pun maksiat, tapi terkenang-kenang atau terbayang-bayang, kalau aku buat. Maka Allah Ta'ala kata ada satu, Allah Ta'ala bila ada satu orang hamba bercita-cita untuk berbuat kebaikan, dia nak buat baik, kata Allah, catatkan baginya satu catatan pahala, insya-Allah. Kemudian si fulan ni langsung pergi berbuat baik. Dia pergi buat niat tadi, aku kalau pergi masjid kejap lagi nak sedekah kat tabung masjid. Bila dia ada niat begitu je, dia dah dapat satu pahala. Kemudian bila dia sampai ke masjid, betul-betul dia masukkan satu lagi duit, betul-betul dia masuk duit dalam tabung masjid, Allah kata catat baginya pahala. Dia catat pahala. Tapi kalau dalam hatinya ada rasa nak buat dosa, aku pergi masjid lagi nak pecah tabung masjid, yang tadi nak bagi duit masjid, yang ni datang nak pecah tabung masjid, catat kaya Allah atau malaikat? Tak, tunggu dulu. Tunggu. Kemudian dia dah masuk masjid, insya-Allah. Bila dia masuk masjid, dia tengok tak ada orang, insya-Allah. Kata malaikat, ya Allah, dia dah jalan menuju ke tabung, catat ke? Tunggu dulu, kata Allah Ta'ala. Kemudian dia sampai ke tabung masjid, dah sampai dah. Dia bawa ni hammer tu, dia ketuk sekali. Dia ketuk tong apa ni? Tong tabung tu, ketuk sekali. Ya Allah, catat ke? Nanti kejap, belum lagi, kata. Sebab dia belum curi lagi, dia baru pukul dia. Tengah dia pukul, dia tengok ada kamera depan muka dia. Alamak, insya-Allah tabaraka. Alamak, ada pula satu apa nama? CCTV. Dia pun ambil tukul, dia simpan balik dalam beg, dia pusing, dia pun keluar. Kata Allah, wahai malaikat, catatkan satu kebajikan pahala buat dia. Sebab dia meninggalkan kejahatan, insya-Allah tabaraka. Tapi kalau dia curi tadi, satu dosa je Allah bagi, iaitu dosa mencuri. Bukan step tadi. Sedangkan buat kebaikan ada step. Jadi soalan dia, Ustaz, kalau dia ada terkenang-kenang atau terasa-rasa macam nak buat, adakah dia dah jadi dosa ataupun perlu dia bertaubat? Kata tak perlu lagi lah, sebab tak ada catatan dosa. Tapi ada pun masalah taubat, itu adalah hari-hari, maknanya kembali kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lain soalannya? Baik, kalau tak ada soalan, sekadar itu saja dahulu pada malam mulia ini. Salah silap tutur bicara saya. Apalah yang saya sampaikan kira tidak bertepatan murad kitab, salah pandangan para ulama, tidak bertepatan dengan apa yang digazetkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak, bersalah dengan enakmen yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam dan Adat Melayu Perak.
Kepada Allah Jalla Jalalul Azam saya minta ampun kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda, kekanda, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, orang tua-tua sesepuh di kalangan kita. Saya dambakan teguran sekiranya saya melakukan kesilapan dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah.